Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kes yang cukup menggemparkan negara pada 15 November 1980 di mana satu mayat telah ditemui oleh seorang pembuat roti, Wan Teck Boon, berumur 23 tahun di Lurah Lembah Permai, Tanjung Bungah, Pulau Pinang. Kawasan tersebut kini dipanggil Bukit Salbiah. Siasatan pihak polis selanjutnya mengetahui identiti mayat tersebut adalah Salbiah Yop Abdul Rahman yang berumur 27 tahun. Dengan siasatan mendalam oleh pihak polis, mereka mendapat laporan tentang kekasih Salbiah pada waktu itu, iaitu seorang pegawai polis penyiasat di cawangan narkotik Balai Polis Jelutong yang berpangkat Inspektor Percubaan. Inspektor Percubaan Saudari Abdul Samad kemudian dipanggil untuk temu bual bagi siasatan polis sebelum disahkan sebagai suspek utama, dan hasil temu bual tersebut tidak sia-sia apabila Saudari mendedahkan maklumat penting tentang bagaimana mayat Salbiah berada di tempat dia dijumpai. Mangsa adalah Salbiah Yop Abdul Rahman, berumur 27 tahun, adalah seorang pekerja kilang di Pulau Pinang dan tinggal di Gelugur. Dia dikatakan mula menjalinkan hubungan asmara dengan suspek bermula dari bulan Mei 1980 setelah diperkenalkan oleh rakannya Zaini Suparwi yang merupakan teman wanita kepada kawan suspek yang juga merupakan seorang pegawai polis, Cik Ibrahim. Wanita mana yang tidak gembira apabila mendapat kekasih seorang pegawai polis, kerana begitulah tanggapan orang awam tentang kerjaya seorang polis. Pastinya dia seorang yang berwibawa baik dan tentunya akan merasa selamat hidup bersama seorang yang bergelar pegawai polis. Apatah lagi apabila dia dijanjikan bulan dan bintang. Dan sebab itulah hubungan mereka semakin intim apabila Salbiah selalu pergi menemuinya di Balai Polis Jelutong. Namun mulai Jun 1980, Saudari telah berpindah ke kuartus pegawai polis Jalan Scotland. Dia yang semakin rapat dengan Salbiah menjemput kekasihnya bermalam sambil melakukan hubungan seks di situ. Dan mulai dari saat itulah mereka dikatakan telah tinggal bersama-sama di kuartus tersebut. 2 bulan sebelum mayatnya dijumpai, Salbiah didapati telah mengandung 2 bulan hasil hubungannya dengan Saudari. Salbiah memberitahu Saudari tentang kandungannya dan malu jika keadaan itu diketahui oleh rakan-rakan. Sesuai dengan janji manis yang telah ditaburkan oleh Saudari, Salbiah meminta Saudari untuk mengahwininya sebelum perkara itu diketahui oleh orang lain. Apa yang Salbiah tidak tahu adalah Saudari telah pun bertunang dan dijangka akan menikahi tunangnya itu dalam masa setahun lagi. Dan sudah tentulah Saudari tidak dapat membuat keputusan untuk menikahi Salbiah kerana dia sudah mempunyai tunang. Bagi Salbiah, dia harus menuntut janji yang ditabur oleh Saudari kepadanya pula. Sudahlah diserahkan segalanya kepada Saudari. Semana layaknya, Salbiah berterusan memujuk dan mendesak Saudari untuk bertanggungjawab ke atasnya. Sehinggalah pada 13 November 1980, Saudari mendapat telegram dari tunangnya, Rubiah Tijan, yang pada waktu itu sedang belajar di Melaka, bahawa dia akan melawat Saudari di Pulau Pinang pada 15 November 1980. Saudari panik dengan ketibaan berita yang tiba-tiba itu. Bagaimana jika tunangnya berjumpa dengan Salbiah yang waktu itu tinggal bersamanya? Dan apa yang terjadi seterusnya selepas itu adalah menjadi misteri sehinggalah mayat Salbiah dijumpai di lurah tersebut pada 15 November 1980. Sehinggalah polis merakam kenyataan beramaran Saudari tentang apa yang telah berlaku. Inilah kenyataan dari Saudari tentang apa yang berlaku. Dia berkata, kira-kira jam 11 malam pada 13 November 1980, Salbiah kelihatan sedih dan muram apabila mendapat tahu mengenai kunjungan tunangnya, Rubiah, pada 15 November 1980. Menurut Saudari, Salbiah kemudiannya membuat keputusan untuk pergi ke Ipoh kerana mendapat kerja baru di sana yang bermula 14 November. Saudari mendakwa itulah kali terakhir dia melihat kekasihnya itu. Namun pada 14 November 1980 malam, dia terkejut apabila menemui mayat Salbiah tergantung pada alang di bilik mandi penginapannya kerana tidak menyangka kejadian itu boleh berlaku. Menurut Saudari, dalam kenyataan beramaran itu, selepas penemuan itu, dia menjadi panik dan tidak tentu arah selama setengah jam kerana bimbang kejadian dalam biliknya itu akan menjejaskan imej pasukan polis jika diketahui oleh masyarakat. Dia juga bimbang kejadian itu akan diketahui tunangnya dan mengambil keputusan tidak memberitahu sesiapa mengenainya.
Sadari turut menyatakan dia menggunakan sebelah gunting untuk memotong tali nailon yang menjerut leher Salbiah untuk menurunkan mayat kekasihnya itu. Katanya dia kemudian membawa mayat itu dan diletakkan di tempat duduk penumpang depan kereta yang dipinjam daripada rakannya, Inspektor Cik Ibrahim Cik Muda, dan memandu ke arah pantai Jerejak sebelum menukar fikiran menuju Batu Feringgi melalui Green Lane, Jalan Air Terjun dan Tanjung Bunga. Dia kemudiannya membuat keputusan membuang mangsa di lurah dekat Lembah Permai. Selepas memberhentikan kereta di situ, dia memikul mayat Salbiah turun dan meletakkannya di lurah terbabit. Apabila kembali ke biliknya, dia mendakwa menemui beg tangan Salbiah dan nota tulisan tangan berbunyi, "Inilah pengorbanan saya untuk kebahagiaan Sadari." Dan satu lagi berbunyi, "Tenangkan hati menghadapi dugaan." Tertuduh berkata dia mengambil beg serta nota itu sebelum membuangnya ke dalam tong sampah di persimpangan Jalan Scotland dan Jalan York sebab tidak mahu meninggalkan sebarang bukti mengenai kematian yang berlaku dalam kuartus polis berkenaan. Dalam kenyataan itu juga, Sadari menyatakan dia mengejutkan rakannya, Inspektor Syamsuddin, kira-kira jam 4.55 pagi pada 15 November 1980 sebelum kedua-duanya pergi ke Butterworth untuk menjemput teman wanita masing-masing datang ke kuartus terbabit. Sadari yang juga bekas pelajar Universiti Teknologi Malaysia pada 1977 dan 1978 telah ditahan dan menghadapi tuduhan membunuh Salbiah antara petang 14 November hingga jam 5 pagi 15 November 1980 di kuartus pegawai polis Jalan Scotland mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang jika disabitkan bersalah membawa hukuman mati mandatori. Perbicaraan pembunuhan Salbiah berlangsung di hadapan Pesuruhjaya Kehakiman Mustafa Hussein dan 7 juri di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang mulai 8 Jun 1982. Dalam hujah pembukaan, Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Syafi Abdullah memberitahu mahkamah pihaknya akan membuktikan Sadari membunuh Salbiah sebelum dia membawa mayat mangsa dan membuangnya di Jalan Lembah Permai, Tanjung Bunga. Pendakwa juga yakin dapat membuktikan Sadari membunuh Salbiah dalam bilik tidurnya di kuartus pegawai polis Jalan Scotland berikutan kesan darah dalam bilik itu dan tertuduh adalah orang terakhir bersama mangsa sebelum pembunuhan berlaku. Ketika perbicaraan di Mahkamah Tinggi itu, Sadari yang tidak diwakili oleh peguam bela sepanjang perbicaraan awal di Mahkamah Magistrat pada April 1981, kali ini diwakili peguam bela K. Kumarendran dibantu S. Sitambaram dan Teja Singh yang dilantik mahkamah bagi membelanya. Muhammad Syafi berhujah Sadari yang bakal berkahwin dengan tunangnya Rubiah Tijan yang ketika itu berada di Melaka menyimpan Salbiah sebagai kekasih dan pasangan itu tinggal bersama di kediaman pegawai polis terbabit. Pendakwaan akan membuktikan tertuduh adalah kaki perempuan yang menggunakan wanita untuk memenuhi kepuasan dirinya sebelum mengabaikan mereka. Sadari terdesak apabila Rubiah mengirimkan telegram mengatakan akan melawatnya, hujah Muhammad Syafi. Prosiding perbicaraan bermula dengan seorang pembuat roti, Wan Tek Bun, 23 tahun. Orang pertama menemui mayat Salbiah dipanggil memberi keterangan mengenai penemuan itu sebelum disusuli pegawai penyiasat, Inspektor Abdul Rani Abdullah. Abdul Rani memberitahu mahkamah yang Sadari mula dipanggil untuk temu bual bagi membantu siasatan mulai jam 11.45 malam pada 24 November 1980 setelah pihaknya mendapat maklumat mengenai hubungannya dengan Salbiah. Pihak pembela membantah keterangan yang diberikan Sadari kepada Abdul Rani menyebabkan bicara dalam perbicaraan dijalankan. Kenyataan itu kemudian diterima sebagai keterangan dalam perbicaraan yang berlangsung. Hari kedua perbicaraan, pemangku DSP Muhammad Fauzi Saari yang bertanggungjawab merakam kenyataan beramaran Sadari dipanggil memberi keterangan. Permohonan pendakwa mengemukakan dokumen itu sebagai bahan bukti tidak dibantah pembela membolehkan ia diterima sebagai keterangan. Segala kenyataan beramaran yang dirakamkan daripada Sadari itu mula menunjukkan pelbagai percanggahan apabila saksi-saksi lain dikemukakan oleh pihak pendakwa. Abdul Rani dalam keterangannya berkata pasukan polis tidak menjumpai tali plastik yang didakwa digunakan oleh Salbiah untuk menggantung diri dan dicampak oleh Sadari di sebelah mayatnya. Polis berusaha mencari tali itu dengan kehadiran Sadari menunjukkan lokasinya tetapi tidak ditemani. Menurut Abdul Rani, Sadari juga membawa polis ke bilik kediamannya untuk menunjukkan lokasi mayat Salbiah dijumpai tergantung.
Dia turut menunjukkan sebilah gunting yang digunanya untuk memotong tali yang menjerut leher Salbiah dan beberapa paku yang didakwa mungkin digunakan Salbiah. Ahli kimia Hun Sek Hong dalam keterangannya pula menyatakan adalah mustahil untuk tubuh manusia seberat lebih 45 kg boleh tergantung pada paku yang patah pada alang dalam bilik air berkenaan. Katanya, ujian yang dijalankan mendapati paku terbabit patah akibat ketukan biasa dan membengkok dan bukannya akibat menggantungkan objek seberat 45 kg. Menurutnya, ujian yang dilakukan mendapati paku yang diketuk pada alang terbabit juga tidak berupaya menahan beban dan menjadi bengkok serta-merta sebaik diletakkan beban seguni pasir seberat 45 kg. Kayu pada alang itu juga keras dan memerlukan kekuatan untuk memakunya dan kelihatan mustahil untuk seorang wanita melakukannya. Ketika ditanya oleh pendakwa raya, bolehkah jika seseorang mendakwa tubuh manusia seberat 45 kg atau lebih tergantung pada paku di alang itu? Dan jawapan Hong adalah daripada ujian yang dilakukan, ianya tidak boleh berlaku. Ia tidak mungkin berlaku. Perbicaraan selama 20 hari di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang itu mendedahkan betapa pembunuhan Salbiah dirancang dengan teliti oleh Sadri dalam usahanya melindungi kecurangan kepada tunangnya Rubiah. Akhir sekali perbicaraan, Sadri didapati bersalah dan mahkamah berpendapat teori bunuh diri itu hanya helah Sadri untuk mengelak daripada tuduhan membunuh tersebut. Sadri akhirnya digantung sampai mati pada tahun 1984. Mahkamah hanya menjatuhkan hukuman itu berdasarkan circumstantial evidence, bukti situasi dan keterangan post-mortem yang mengatakan Salbiah mati disebabkan oleh dicekik bukan digantung. Sampai saat akhir pun, Sadri masih tidak mengaku membunuh Salbiah. Dia tetap mengatakan yang Salbiah sendiri yang membunuh diri. Sama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Allahyarhamah Salbiah, mencintai orang yang salah sehingga putus nyawanya. Sekian.